Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi masabihi dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wal najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tawaduk menerusi kitab Al-Jauharul Mauhub karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, merupakan syarah kepada kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijriah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita meneruskan lagi hadis yang berkaitan tentang tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin wa fi ra'sihi silsilatani, silsilatun fis samai as-sabi'ati wa silsilatun fil ardi as-sabi'ati, fa idza tawadha'a rafa'ahu Allahu bil silsilati ila as-sama'i as-sabi'ati, wa idza tajabbara, bi makna takabbara, wa idza tajabbara wada'ahu Allahu bil silsilati ila al-ardi as-sabi'ati. Maksudnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin, tiada daripada anak Adam, illa melainkan, wa fi ra'sihi silsilatani, pada kepalanya, jawi ni silap dia tak ada dan, dan tu tak ada, tak ada dan, pada kepalanya adanya, wa fi ra'sihi itu dhamir, kembali ganti nama kembali kepada Adam, mesti adanya, pada kepalanya dua rantai, satu rantai pada langit yang ketujuh dan satu rantai pada bumi yang ketujuh. Jadi setiap anak Adam ni di kepalanya ada dua rantai yang kita tak nampak, ataupun bahasa ni adalah simbolik. Tersembunyi, hanya Allah saja yang tahu. Satu rantai ianya sampai kepada langit yang ketujuh, dan satu rantai lagi sampai ke langit sampai ke bumi yang ketujuh. Fa idza tawadha'a, maka apabila tawadhu ya anak Adam, diangkatkan dia oleh Allah Ta'ala dengan rantai itu kepada langit yang ketujuh. Mana Allah muliakan sampai ke langit ketujuh. Nama dia tersebar
dan termasyhur sampai ke langit ketujuh bagi orang yang tawaduk ini. Dan apabila tajabbara, bimana takabbara, dan apabila takabbar ia anak Adam, direndahkan dia oleh Allah Ta'ala dengan rantai pada bumi yang ketujuh, hinalah. Maka orang ni dihina. Hadis ni telah diriwayatkan oleh ramai di kalangan para alim ulama. Di antaranya riwayat Al-Kharati'i, dia ada alif lam. Al-Kharati'i, nama orang ni Al-Kharati'i. Dan juga ada alif lam lagi, Al-Hasan Ibn Sufyan, mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Kharati'i dan juga Imam Al-Hasan Ibn Sufyan. Dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ad-Dailami juga meriwayatkan hadis ni. Imam Dailami hanya ada 2 jilid riwayat Imam Dailami rahimahullahu ta'ala. Dan juga diriwayatkan oleh imam hadis yang lain, di antara Ibnu Lali rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ni telah diriwayatkan oleh ramai periwayat hadis sebagaimana yang telah disebut oleh pengarang kitab kita ni sebagai rujukan. Nanti orang kata kitab-kitab Jawi ni tak ada riwayat. Tuan Syekh kita sebut riwayat. Maka kita yang membaca ni kena carilah mana mereka ini ikhlas dan jujur dalam meriwayatkan hadis, menyebut periwayat hadis tersebut. Dan pada satu riwayat oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam At-Tabrani juga telah meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama maknanya. At-Tabrani itu juga ada alif lam. Dan pada riwayat Al-Imam At-Tabrani, kalau ikut sebenarnya ada alif lam, At-Tabrani, Al-Imam At-Tabrani, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, matan hadisnya yang berbunyi, ma min adamiyyin wa fi ra'sihi hakamah. Dia hakamatun, dia hikamun, semua maksud lain. Setiap baris berbeza, lain maksud. Setiap baris berbeza, lain maksud. Ini dibaca secara baris, ha itu baris, kaf itu baris, hakamah. Sebagaimana juga hakim dinamakan, diambil daripada kalimah hakamah. Kerana hakim ni diumpamakan seperti hakamah, seperti kekang. Contohnya kalau kita ada bela kuda yang depan dia tu nama dia hakamah, kekang kuda tu. Jadi bila kita boleh tarik mana-mana. Maksudnya kalau hakim ni iaitu telah memutuskan hukuman, maka terikat dengan dia, terikat dengan hukuman tu. Oleh sebab itu dinamakan hakim. Begitu juga di dalam ni dibaca secara berbaris fathah, iaitu hakamah. Wa fi ra'si hakamatun, pada asalnya hakamah ialah kekang. Seperti mana kuda depan dia tu yang kita ikatkan di depan muka dia ni, yang tinggal ialah mulut dia. Yang lain tu berikat sampai ke telinga pun supaya kita boleh kawal dia. Ini dia makan hakamah. Tapi maksud di sini berbeza. Adapun maksud hakamah di sini memberi maksud qadarun wa manzilah, iaitu kedudukan dan juga dari sudut tahap dia. Jadi orang yang tawaduk ini, maka mana kedudukan dia dan tahap dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi hakamatun, di kepalanya ada hakamah, biyadi malakin, malaikat.
fa idza tawadha'a qila lil malaki. Kalau kita baca malak, maksud malaikat. Kalau kita baca malik, mana raja. Malakun, malakani, malaikatun. Jamak dia ialah malaikat. Irfa hakamatahu fa idza takabbara qila lil malaki da' hakamatahu. Riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani. Artinya, tiada daripada anak Adam melainkan ada padanya hakamah. Seolah-olah kepala kita ni dikekang, begitu. Dikekang. Sebagaimana binatang. Ada di kepala setiap anak Adam ni ada hakamah. Pada tangan malaikah. Mana hakamah ni telah dipegang oleh malaikat sebagaimana binatang. Maka apabila tawaduk ia anak Adam dikatakan daripada pihak Allah Ta'ala, bagi malaikat itu angkat olehmu akan hakamahnya. Ada tariklah dia punya hakamah ni, maknanya muliakanlah ia, tinggilah kedudukan bagi orang tawaduk ni, bagi orang yang tawaduk ni. Dan apabila takabur ia, anak Adam ni kalau takabur, katakan bagi malaikat, mana dikatakan kepada para malaikat, diperintah kepada malaikat ni, da', rendahkan akan hakamahnya. Maknanya hinakanlah dia. Hinalah. Dan pada lafaz hakamah, macam mana nak baca? Hikmatun ke, hukmatun ke, ataupun hakamatun. Maka disebut di sini, dan lafaz hakamah baca dengan fathah ha dan kaf. Mana lafaz hakamah itu wazalika makru'atun ataupun tilka makru'atun dibaca dengan bi fathil ha wal kaf. Dibacakan baris atas ha dan kaf. Mana hakamah. Hakamah. Bukan hikmatun, tapi hakamah. Apa maksudnya? Ya'ni, maksud hakamah tu qadarnya dan manzilahnya, iaitu tahapnya dan juga kedudukannya. Seolah-olah manusia ini telah dikekang dan telah dipegang oleh malaikat. Kekang tersebut, kalau dia ni tawaduk, maka Allah perintahkan muliakanlah dia, diangkatkan, dan apabila ianya takabur, maka hinakanlah ia. Hina. Nabi SAW ketika mana Allah bagi pilih kepadanya, khayyarani rabbi baina amrain baina an akuna abdan rasula au malakan nabiyya. Ketika dalam peristiwa Mi'raj ke langit, maka Allah telah memilih kepada Nabi SAW dua, sahabat ada nak menjadi hamba dan juga rasul, ataupun raja, malikan nabiyya, raja, dan dalam waktu yang sama juga nabi. Jadi Nabi SAW tidak dapat memberikan keputusan, terpinga-pinga ketika itu. Falam adri ayyahuma akhtaru. Aku tak tahu yang mana aku nak pilih. Pilih yang pertama abdan syakura, abdan seorang hamba Allah dan juga rasulan, menjadi rasul, ataupun aku jadi raja tapi dalam waktu sama juga aku nabi. Wa kana ma'i al malaikatu wa jibrilu alaihi salam. Maka di sisiku ada malaikat dan juga Jibril alaihi salam. Fa rafa'tu ra'si, dan aku angkatkan kepala. Faqala, maka berkata Jibril, tawadha' li rabbika, rendah dirilah, tawaduklah kamu kepada Tuhanku, kepada Tuhan kamu. Faqultu abdan rasula. Maka Nabi SAW telah mengambil yang dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah dan juga dalam waktu yang sama menjadi rasul. Apabila disebut abduka wa rasuluka, ia menunjukkan tawaduk. Tawaduk.
Bila kita membaca selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyika wa habibika wa abdika wa rasulika. Jadi kalimah abdik itu merujukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayogianya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersifat dengan sifat yang dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadi hamba Allah yang tawaduk. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk, maka Allah mengangkatkan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umatnya, sekiranya mereka itu tawaduk, rendah diri kepada Allah, maka Allah akan angkat kedudukan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, innama aqbalu salata man tawada'a li'azamati. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya menerima semayang orang yang tawaduk kerana kebesaranku. Jadi orang yang tawaduk, orang yang rendah diri, semayangnya diterima oleh Allah. Siapa yang belagak ke kepala, Allah tak terima. Walaupun macam mana pakaian hebat macam mana pun, Allah Subhanahu wa taala tak terima. Kalau dia jadi orang takabur, pakai cantik, semayang pakai kain batik, pakai baju batik, pakai cantik, songkok pun berkilat-kilat, Allah tak pandang dari sudut pakaian, tapi Allah pandang adakah kamu seorang hamba Allah yang rendah diri kepada Allah, tidak bersifat-sifat takabur, tidak ada riak dan ujub dan sebagainya. Bila rendah diri pada Allah, Allah terima. Walam yata'azzam ala khalqi, dan ia tidak besar hati, ataupun mereka ni tidak takabur ke atas hamba-hambaku, ke atas makhluk. Mereka yang takabur, bangga diri, cakap besar, bangga dirilah kepada hamba-hamba Allah, Allah tak terima juga. Wa alzama qalbahu khawfi, dan hambaku yang melazimi hatinya takut kepadaku, aku terima solatnya. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah tak terima solat. Ini Allah firman kepada Nabi Allah Musa, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa qata'an nahara bi zikri, telah memutuskan hamba-Ku ini di sepanjang siangnya dengan menyebut nama-Ku. Maknanya menghabiskan siang, waktu siang hanya menyebut nama Allah, mana ingat Allah begitu. Tak merapu-rapu, tak cakap benda-benda yang mengarut ataupun membawa kepada dosa, mengundang kepada bala Allah, tapi sepanjang hari ianya dalam keadaan menyebut nama Allah. Wa kaffa nafsahu, tadi Masjid Al-Azim saya uraikan kafun. Wa kaffa nafsahu, dan menahankan dirinya anis syahawati min ajli, daripada mengikut hawa nafsu syahwat kerana aku. Kerana aku. Ni golongan ini Allah Subhanahu wa taala terima ibadat solatnya. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, ataupun dia bersifat orang yang sifat takabur, berbangga diri dan sebagainya, masalah Allah tak terima. Walaupun cantik mana pun, walaupun bacaan semayangnya bagus, tajwidnya Allah saja yang tahu, hebat. Lagunya macam-macam jenis lagu, hebat. Dari sudut buat lagu, hebat. Bila orang bawa, bila orang baca Quran, tak mengaji lagu ke dia ni? Ni lagu campur-campur, nak kata lagu bayati bukan bayati, nak kata nahwan bukan nahwan. Tu macam rojak, tak mengaji lagu ke? Lagu ni tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yataghanni, barang siapa yang tidak berlagu, maka bukan golongan aku. Barang siapa yang tidak berlagu Quran tu, mana man lam yujawwid, barang siapa tidak bertajwid membaca Quran, bukan mana berlagu. Walaupun kalimah tu ghanna yaghannu, taghanna yataghanni, maknanya maksud lagu, tapi ulama hadis menyebut barang siapa baca Quran tidak bertajwid. Dia tidak bertajwid. Kalau orang ada tajwid, kita dengar bacaan dia sedap. Kalau orang tak ada tajwid, lagu macam mana pun dia takkan sedap.
Lagu ni bukan daripada Nabi. Nabi SAW tak pernah mengajar lagu ini, lagu Nahwan. Nahwan ialah tempat orang. Barangkali kalau orang Arab duduk di Melaka ni, kalau ada donang sayang kan, dia pun masuk lagu donang sayang. Tak menjadi masalah. Macam contohnya, Ismail Hashim. Dia bila masuk musabaqah antarabangsa, dia bawa lagu ni, lagu Hindustan dia bawa. Irama Hindustan dia masuk. Pening Hakim. Sebab Hakim tak tahu. Hakim daripada orang Arab. Dia tahu lagu Sikah Misri, Bayati Misri, Bayati Suri, Bayati Iraqi. Dia tahu lagu orang Arab. Itu belum masuk lagu Piramli lagi. Irama Piramli kan. Lagu. Itulah nama lagu. Lagu dia antaranya Nahwan, dia antaranya Sikah, dia antaranya Hijaz. Orang Hijaz. Pergi Mekah lagu orang Hijaz. Cara orang Hijaz. Kalau pergi pula orang Mesir, suara dia kasar-kasar. Cakap pun deras. Dia bagus lagu Ras contohnya. Lagu Ras. Ada orang daripada Nahwan, satu tempat di Nahwan. Ada orang daripada lagu Kurdi, kena orang daripada Kurdis. Daripada Kurdis. Jadi dirangkumkan. Jadilah sedap. Ini baca Bayati, Nahwan, kemudian Sabah, kemudian Menjaka dan sebagainya. Ini lagu. Ini namakan lagu. Kalau orang ni bawa lagu, kita jangan rasa kita hebat, kita pakai lagu. Bila orang baca Quran, tak ada lagu, dia kata, apalah, tak ada berlagu. Ataupun orang berzanji, orang berzanji bawa lagu Sikah, tak apa-apa ni, dia kata, lagu rap ke apa dia, contohnya. Jadi kita jangan ada rasa bangga, jangan apa. Hendaklah kita rendah diri sama makhluk, apatahlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nasib Allah akan terima amalan kita. Nabi SAW juga telah bersabda banyak dalam hadis yang telah kita bacakan juga, termasuk dalam kitab kita akan bertemu hadis, beberapa hadis yang lain. Di antara sabda Nabi SAW, "Idza hadallahu 'abdan lil Islam wa hassana suratahu wa ja'alahu fi mawdi'in ghairi mashyin lahu razaqahu ma'a zalika tawadu' fadzalika min sifatillahi azza wa jalla." Apabila Allah telah memberikan petunjuk kepada seorang hambanya tentang Islam, kepada Islam, mana-mana hamba Allah, ya Allah beri hidayahkan kepada Islam, dan wahassana suratahu, dan Allah percantikkan bentuknya. Kita alhamdulillah, nikmat yang paling besar di antaranya hidayah. Allah kekalkan kita dalam keadaan Islam, sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, dalam kitab dia Tanbihul Ghafilin. Ada 4 kesyukuran setiap hari kena kita bersyukur. Di antara bersyukur kerana kita dihidupkan oleh Allah di dalam keadaan Islam. Di antaranya kita bersyukur kerana Allah tak cabutkan iman kita. Dan kita berada dalam keadaan boleh lagi beribadat kepada Allah, dan dijauhkan kita daripada segala malapetaka. Ini di antara Allah berikan kepada orang Islam. Ini kita patut bersyukur. Patut bersyukur. Dan Allah jadikan ianya dalam keadaan yang terbaik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rezekikan orang ni tawaduk. Orang ni Allah beli rezekikan dia tawaduk. Fazalika min sifatillahi azza wa jal. Tawaduk itu di antara sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda, arba'un la yu'tihinna Allahu illa man yuhibbu. 4 perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berikan melainkan orang yang Allah suka. Melainkan orang yang Allah suka. Siapakah 4 golongan tersebut? Yang pertama, as-samtu, diam. Siapa boleh diam? Diam ni bukan diam saja, tapi diam dalam keadaan tafakkur
ataupun diam dalam keadaan zikrullah. Kalau orang ni boleh diam, bertafakkur, berzikir, ni tanda Allah Subhanahu wa taala suka pada dia. Kalau dia ni tak boleh diam, dia nak sembang je kerja dia. Dia tak boleh duduk diam. Tak sampai 10 minit, dia mesti cari kawan. Sama ada telefon orang, ataupun pergi jumpa kawan. Ini masalah. Mana-mana yang Allah suka, Allah berikan kepada orang ni satu sifat, iaitu as-samtu. Samtu. Sampai ulama ada satu kitab as-samtu, iaitu kelebihan diam. Diam ni saya telah huraikan menerusi bab al-uzlah di Masjid Tengkera. As-samtu ini tidak akan dapat pahala melainkan zikrullah dan juga kita bertafakkur. Apa Nabi SAW huraikan as-samtu ni? Wa huwa awwalul ibadati. Kerana as-samtu itu adalah awal-awal kepada ibadat. Awal-awal ibadat. Kalau orang ni sembang je, memang takkan boleh ibadat awalnya. Kalau kita sembang panjang, kan, boleh sembahyang awal? Tak boleh. Tak jumpa titik dia. Sembang lagi. Orang contoh kaki sembang, boleh baca Quran? Tak boleh. Orang kaki sembang ni, zikir pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh, nak sembahyang pun awal pun tak boleh, sebab dia kaki sembang. Lepas satu tajuk, lepas satu topik. Oleh sebab itulah Nabi SAW menyebut as-samtu wa huwa awwalul ibadati. Diam ini adalah merupakan awal kepada ibadat. Kalau siapa kaki sembang nak dapat golongan yang dicintai oleh Allah, kena latih jangan kaki sembang, begitu. Mesti ada waktu kita ni tak sembang, diam, bertafakkur dan berzikir. Yang kedua, wattawakkulu 'ala Allah Ta'ala. Dan bertawakal. Orang yang bertawakal, selepas kita berusaha, kita tawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai seseorang itu sembahyang fardu, disunatkan membaca tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku bertawakal ke atas Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati selama-lama. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak ada anak baginya, tidak mengambil baginya anak, mana tak ada anak. Alladzi lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya dalam mentadbirkan kerajaan. Wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Dan minta supaya kita ni sentiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu akhir surah Isra, akhir surah Isra. Tawakkaltu. Kerana kita dah beribadat, kita serah ke Allah. Berapa yang Allah nak bagi, kita minta supaya Allah berilah yang paling terbaik kepada kita. Tengah semayang tadi kita dalam keadaan lalai, semayang tadi kita dalam keadaan fikir macam-macam, ataupun kita ni bacaan tak apa sempurna, tambah kita dah tua-tua ni baru nak belajar, baca pun tak apa pasih, kan. Sebutan pun bukan sebutan macam orang Arab, sebutan orang Melayu. Kalau kita pergi talaki dengan orang Arab, Fatihah ni mau setahun tak habis. Setahun tak habis. Bismillah 2 bulan. Betul sini, tak betul sini pula. Betul sini, tak betul sini. Orang Melayu. Oleh sebab itu kita tawakal ke Allah Ta'ala. Aku ni orang Melayu. Minta kepada Allah Ta'ala, apa yang kita baca ni Allah terima. Allah terima. Kita tawakal. Oleh sebab itu lepas semayang, kita baca tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Dan yang ketiga, yang ke berapa? 3. Wattawadu'u. Tawadhu'. Yang ketiga, sesiapa yang Allah anugerahkan kepada tawadhu', itu tanda Allah suka. Sebagaimana tajuk yang kita baca malam ni. Yang keempat, wazuhdu fid dunya.
Itu zuhud di dunia ni. Hati tidak cenderung kepada dunia. Kesenangan, kemewahan yang Allah beri, hatinya tidak terpaut. Tanda tak terpaut, dia kuat ibadat. Orang terpaut pada dunia, tak mau datang masjid dan surau. Bila datang masjid dan surau, bila ada kematian sebab nak jumpa Tok Imam dan nak ajak orang baca tahlil. Sebelum ni tak pernah, tak kenal surau. Orang mengaji macam ni, naik motor, buuh gitu. Surau ni pun tak pandang. Oh, saya nak semayang, tak semayang surau Ittihadiyah. Kau semayang mana? Semayang Masjid Al-Wahhab. Ataupun Masjid Perigi Hantuah nun. Alhamdulillah lah. Apa-apa berlaku, kau jangan jumpa Tok Imam sini. Gitu. Orang sini, semula tak kenal orang surau ni. Dia kata dia pergi semayang, pergi jumpa jemaah Permatang Duyung. Oleh sebab itu dalam bab semayang jemaah kita dah bahaskan. Adakah kita nak aula tempat sini ataupun tempat yang lain? Tempat yang lain, mestilah kita utama tempat kita. Melainkan di tempat kita tidak ada jemaah. Melainkan tempat kita tak ada jemaah. Tapi kalau nak buat tahlil, nak buat apa? Pandai cari orang dalam surau Ittihadiyah. Kita pula tak pada bagi. Tok Imam pergi rumah ni, abang pergi rumah ni, Haji Dolah pergi rumah ni. Begitu. Sebelum ni hamba Allah ni, masalamah. Oleh sebab itu pun kita masalamah syekh. Masalamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu kita kena faham fiqhul awlawiyat. Mana yang kita utamakan? Mana yang kita utamakan? Mesti utama tempat kita. Tempat kita mesti diutamakan. Ini qaryah kita, ini tempat kita. Maka kita mesti utamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang keempat, waz-zuhdu fid dunya. Zuhud. Kekayaan, kemewahan yang Allah anugerah pada dia tidak menjadi bertapak dalam hati. Bahkan yang dicintai ialah Allah. Kekayaan dan kesenangan digunakan untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Banyak duit kan. Tengok kapet surau Ittihadiyah ni sudah semakin luntur. Semakin luntur. Kalau duduk pun sekarang ni kalau tak ada sejadah, terasa kasarnya. Terasa kasar. Siapa banyak duit, bolehlah infak tukar. Kalau boleh lagi tebal Masjid Al-Azim. Lebih tebal daripada Masjid Al-Azim. Kan Masjid Al-Azim tu? Itu orang kita. Itu Masjid Al-Azim ialah derma orang kita. Bukan daripada kerajaan. Dan dia minta supaya imam besar jangan sebut siapa dia. Jangan sebut siapa dia. Yang orang lain jangan tahu. Dia dengan Allah. Berapa tebal tu? Berapa lama? Kena cahaya matahari ke tak kena cahaya matahari, dia kekal warnanya sebab dia mahal. Besar pahalanya. Kita duduk pun sedap. Silap gaya, kipas pun kipas gasi, tidur terus kita. Tidur sedap. Kalau boleh ada orang lain yang berkemampuan, ini tanda dia zuhud, pahala mengalir. Tak silap saya di Melaka ni 3 masjid beliau dermakan. 3 masjid beliau dermakan. Hamba Allah orang Melaka, orang lain orang Melaka. Tapi kerja tempat lain. Orang Melaka tapi kerja di negara lain. Di negara lain. Kalau dia balik, boleh bawa surau Ittihadiyah dia lah. Surau Ittihadiyah ni. Bang apa agak-agak nak bagi apa boleh lah. Nanti saya tanya imam besar bila dia balik. Bila balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lagi ramai lagi bagus kan. Dan Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya satu hari, mali la ara alaikum halawatal ibadah. Hadis ini telah saya baca pada pengajian yang lepas. Aku melihat kamu sekalian ini tidak merasakan kemanisan beribadat. Macam kita sekarang lah. Betul ke rasa manis beribadat? Kadang terasa, kadang tidak. Barangkali rakaat pertama terasa, rakaat kedua, ketiga tak ada. Ataupun rakaat pertama ni tak terasa, rakaat keempat baru terasa. Tidak seperti makanan yang kita rasa manis sampai penghujung. Sampai terasa kat tekak manisnya. Belum tentu. Jadi Nabi SAW melihat para sahabat
Mali la ara alaikum halawatal ibadah. Aku tengok kalian semua ni tidak merasakan kemanisan beribadat. Qalu wa ma halawatul ibadati. Para sahabat mengutarakan soalan, apakah dia kemanisan ibadat itu? Qala at-tawadu'u. Kalau kau rasa nak sedap beribadat, rasa manis, lazatnya ibadat, kau kena tawadu'. Selagi mana tidak tawadu', selagi itu tidak akan merasa kemanisan. Kalau kita hendak disanjung, sampai bila pun tidak akan merasa kemanisan. Kita datang ke surau nak supaya disanjung, takkan rasa kemanisan. Takkan rasa kemanisan. Di mana kita boleh ibadat, alhamdulillah dapat ibadat. Kalau kita ada lagi perasaan supaya disanjung dan dihormati, sampai kiamat takkan rasa ibadat ini masa seronok dan lazatnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul mutawadhi'ina fatawadha'u lahum wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Maksudnya, sabda Nabi SAW, apabila melihat kamu akan orang yang merendahkan diri, maka merendah dirilah oleh kamu akan diri kamu. Bila kita melihat orang yang seorang yang hamba, seorang yang tawaduk ni, kita kena tawaduklah dengan dia. Orang dalam keadaan kita bersopan, dia datang, maka kita layan dengan baik. Sebab dia datang bersopan, dia pun cakap cara yang baik. Encik, tuan, saya nak cara baik. Orang kita ni bila orang terima kasih, tak nak jawab sama-sama. Orang tak rendah diri dengan kita. Terima kasih cik, terima kasih pak cik. Yalah, ni orang kita. Sepatah pun tak nak jawab sama-sama kan. Kalau orang Arab, kita kata jazakallah, dia jawab apa? Kalau orang-orang belah Saudi, kemudian contohnya di belah Saudi lah, kemudian yang berhampiran dengan Saudi, seperti kalau kita tengok orang belah Qatar, ataupun yang Jordan dan sebagainya. Kalau kita kata jazakallah syekh wa iyyakum, mana akan dikau juga mendapat balasan yang terbaik juga. Kalau bahasa Arab biasa, jazakallah, syukran syekh, afwan, sama-sama je lah. Adapun bahasa yang lebih lembut, jazakallah. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan sebut jazakallah, bukan sebut syukran, tapi jazakallah. Maka kita doakan Allah yang telah balaskan kepada kita yang terbaik, dan juga dilimpah juga kepada kamu. Bahasanya wa iyyakum, jazakallah wa iyyakum, makna nad'uka, nad'u iyyakum misla zalik. Aku juga berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah melimpahkan juga pahalanya, rahmatnya kepada engkau juga, sebagaimana kau doakan kepada aku supaya Allah jazakallah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala dan kemurnian, keampunannya ataupun keredaannya. Jazakallah ni terpulang pada Allah lah. Allah nak beri pahala, Allah nak beri redha, Allah nak beri rahmat, tu jazakallah. Jazakallah, itu hadis Nabi SAW. Kalau orang berbuat baik dengan kita, orang kata terima kasih, jawablah sama-sama. Jangan sepatah pun tak nak jawab, diam je. Orang beri salam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa? Dia kata, ada. Jawab salam. Menjawab salam itulah hukumnya wajib. Berdosa tak jawab salam. Memberi salam itu tidak wajib, tapi menjawab salam itu wajib. Kena latih benda ni. Kalau orang beri salam, kena jawab. Jangan kita diam.
berdosa. Berapa banyak dosa? Kita tak tahu kenapa kita banyak dosa. Ya Allah, kenapa aku banyak dosa? Allah paparkan, dosa kamu ni sebab orang beri salam kau tak jawab. Bersusun berapa daripada dulu sampai sekarang. Banyak salam tak dijawab. Banyak dosa. Banyak dosa. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kamu, orang rendah diri, kamu hendaklah tawaduk dengan dia. Dan apabila melihat kamu akan orang yang takabur, maka takabur olehmu. Ini dinamakan bab musyakalah. Maknanya kalau orang takabur, bukan kita balas takabur, kita buat tak peduli dia lah. Bukanlah kita ni bila orang takabur, aku lagi takabur daripada kau. Jadi panjang pula dia. Maknanya kalau orang tu takabur, biarkan dengan takaburnya. Jangan layan lah. Janganlah layan. Macam orang tanya soalan, soalan bodoh, jawab bodoh. Kalau macam ni orang pergi Facebook, pergi tanya soalan bodoh-bodoh kan. Dia kata kalau contohnya kita orang apa peduli, kita orang nak takabur ke, takabur apa hal contohnya dalam tu. Dia cakap dalam contohnya, apa hal kita nak takabur ke orang sakit punggung kan, kata. Kita itu orang kuajar nama dia tu. Maka orang begini ni takkan kita nak layan dia. Kalau kita layan lagi panjang. Maka oleh sebab itu disebut dalam istilah ilmu balaghah dinamakan musyakalah. Mereka lupa Allah, maka Allah lupakan mereka. Allah biarkan dalam keadaan kamu lupa. Tengah ayat Quran, mereka lupa Allah, maka Allah lupakan dia. Mana bukan Allah lupa, Allah biarkan. Hentakkan kamu. Maka teruslah dalam keadaan kamu lupa, kamu lawan Allah, besok akhirat senang masuk neraka. Ini dinamakan musyakalah nama dia. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah dinamakan musyakalah. Syaklun bentuk dia. Mereka hina Allah, maka Allah hinakan mereka. Begitu. Mereka lupa Allah, maka Allah lupakan mereka. Mereka ingat Allah, maka Allah ingatkan mereka. Maknanya, uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku, nasihat aku ingatkan kamu. Ini dinamakan musyakalah. Macam mana Allah ingat? Adakah Allah ingat macam kita ingat? Jadi ingat Allah ialah Allah ingatkan kita dengan rahmatnya. Allah ingatkan kita dengan keampunannya. Allah ingatkan kita dengan diberikan kita ini keselamatan. Bila kita ingat Allah, sekarang ni kita berzikir, Allah ingat kita. Walaupun dalam keadaan wabak yang menakutkan kita, Allah ingat kita, terpelihara kita. Terpelihara. Kalau wabak ni contohnya, nak menyerang semua, dah lama mati semua orang dah. Mati dah. Nak katakan penjarakan, pergi family store, pergi mana-mana, naik kapal terbang, naik bas, naik apa semua. Kalau nak kena. Tetapi Allah ingatkan kita dengan diselamatkan. Karena kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Itu oleh sebab itu, yang perlu kita tanamkan kepada orang Islam, orang Malaysia ni kena ingat Allah. Bukan kerana kita beriman kepada SOP. Kalau kita beriman kepada SOP, kita lupa Allah. Allah yang boleh menjauhkan kita. Oleh sebab itu, kembali kepada Allah. Ingat Allah. Tinggalkan perkara maksiat. Tinggalkan perkara yang mengundang bala Allah. Bila kamu ingat Allah, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, nasihat aku ingatkan. Aku jauhkan kamu daripada balaku. Daripada bala. Allah jauhkan daripada penyakit. Maka Allah ingatkan. Abang Rahmat tak ada kena penyakit. Alhamdulillah. Habis semua orang kena. Kita tak kena. Alhamdulillah. Bahkan bukan setakat bersalam. Berpeluk-peluk lagi kita kat dia. Tapi kalau Allah kata tak kena, tak kena. Azkurkum. Jadi oleh sebab itu zikir. Kita zikir lepas semayang sekarang ni. Kita zikir. Di antara kita, zikir-zikir yang kita baca ni, kita tak tahu Allah balaskan dengan apa. Allah balaskan dengan ahli keluarga kita baik. Allah balaskan kita mendapat ketenangan. Allah jauhkan kita daripada bala. Allah jauhkan, Allah berikan, murahkan rezeki. Allah berikan macam-macam. Oleh sebab itu, kita sentiasa ingat Allah. Uzkuruni. Itu dinama dalam bahasa Arab disebut musyakalah. Nama dia musyakalah. Muqabalah. Ini kiri, kanan. Kemudian langit, bumi, siang, malam. Ini iaitu berbetulan. Nama dia muqabalah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab.
Jadi bila kita faham apa yang Allah sebut dalam Quran, lagi sukalah kita berzikir, terutama dalam keadaan sekarang ni. Yang dalam keadaan gawat, kita sentiasa diruntun perasaan rasa takut ya. Nak salam dengan orang pun kita takut, nak semayang dekat-dekat pun kita takut. Kalau berterusan gini, memang nak kiamat lah gitu. Kalau berterusan gini, semayang dah tak boleh rapat. Tak ikut sunnah Nabi dah. Takkan sampai berterusan sampai mati. Nabi SAW menyebut, luruskan saf kamu dan rapat-rapat saf kamu. Kalau dalam keadaan begini berterusan, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga. Jadi ulama perlu mencari jalan penyelesaian. Ulama perlu cari jalan penyelesaian. Pemimpin mestilah mengajak para ahli ulama macam mana nak minta kepada Allah Ta'ala supaya bala ini diangkat oleh Allah. Di mana salahnya? Mesti ada salah. Sebab apa tak hilang sekarang ni? Mesti ada salah. Mula hilang, naik balik. Kan? Mesti ada salah. Allah tidak akan menurunkan bala begitu saja. Melainkan disebabkan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di muka bumi ini bima kasabat ay bisababi kasbi aydikum. Aydin nas disebabkan tangan-tangan manusia. Sebabkan tangan-tangan manusia. Ulama kena berbincang dengan para pemimpin, dan pemimpin mesti patuh dan taat kepada Allah. Jangan suruh rakyat patuh tapi pemimpin pergi langgar orang. Ni tak layak jadi pemimpin. Orang lain patuh, dia tak patuh. Tak layak. Orang ni tak layak gitu. Orang tak layak tak boleh diangkat jadi pemimpin gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kita tegas, ulama kena beritahu. Mereka yang memegang jawatan kena beritahu. Apabila orang atas melakukan kesalahan, dipejam mata. Ini sebutlah hadis riwayat Imam Tirmizi. Apabila rakyat jelata buat salah, diambil tindakan, maka tunggulah bala Allah. Tunggulah bala Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Dan apabila melihat kamu akan orang takabur, maka takabur oleh kamu. Mana biarkan lantak, jangan layan lah begitu. Atas mereka itu, maka bahawasanya yang demikian itu menghina dan mengecilkan bagi mereka itu, seperti yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun hadis ni telah dibahaskan oleh ulama begitu panjang, ada ulama kata hadis ni dhaif. Bagi saya maksud bila mereka takabur, kamu takabur ni maksudnya jangan layan dia. Jangan. Kalau dilayan bertambah teruk lagi. Macam-macam dia buat nanti. Begitu. Maka samarah, buah, samarah ni buah. Mana buah bagi orang yang takabur ni. Hasil dia apa dia? Maka samarah orang takabur itu pada dunia kehinaan antara makhluk. Kalau kita takabur, dah pencen, orang tak peduli lah. Orang tak peduli. Kalau beratur tu beratur lah. Tak ada orang kata, sila cik. Oh ini, datuk lah, datuk. Tak ada wala datuk wala cucu. Orang tak peduli lah. Kalau takabur. Kalau orang baik, orang kata, sila. Kalau orang baik. Ini disebut dalam dunia. Allah akan kehinaan. Dan pada akhirat, azab di dalam neraka. Azab dalam neraka. Nabi Allah Isa bin Maryam pernah berkata, Tuba lil mutawadhi'ina fid dunya. Berjayalah bagi orang yang tawaduk dalam dunia ini. Ini kata-kata Nabi Allah Isa bin Maryam. Hum ashabul manabiri yaumal qiyamah. Mereka adalah ashab, orang yang duduk di atas mimbar pada hari kiamat. Nabi SAW juga besok akhirat akan berkhutbah di atas mimbar. Kelebihan Nabi SAW dari sudut pidato. Allah beri pada Nabi SAW petah berpidato. Makna bila berkhutbah ni sehingga memberi kesan. Dan Allah muliakan Nabi SAW besok di akhirat berkhutbah di khalayak semua makhluk di atas mimbar. Jadi orang yang tawaduk ni
akan duduk di atas mimbar. Mulia lah begitu. Kalau kita sekarang ni duduk atas mimbar ni memang VVIP lah begitu. Kita duduk bawah ni bukan ada lapik. Sakit punggung lama-lama. Orang di atas tu tengah sandar gitu. Ada pula aircon pula kan. Sejuk aja. Orang bawah ni kipeh gitu. Dia kata-kata, Tok Syekh, macam mana cuaca panas? Tak, okey. Memanglah Tok Syekh okey, keliling kipas. Aircon lagi apa semua. Yang bawah ni, Allah saja yang tahu. Ini orang duduk di atas mimbar, dimuliakan. Orang-orang yang ternama. Begitulah mereka tawaduk ni, dia muliakan oleh Allah di akhirat besok. Dan seterusnya, Nabi Allah Isa berkata, Tuba lil muslihina bainan nas fid dunya. Hum alladzina yarisuna al-firdausa yaumal qiyamah. Berjayalah orang yang mendamaikan di kalangan manusia. Maka mereka ini akan mendapat mewarisi syurga Firdaus di akhirat besok. Orang yang suka damai orang, orang yang suka damai orang, mendamaikan orang, besar pahalanya. Bukan dapat JP, itu tak. Jasa pendamai. Untung Jeffrey kalau dapat JP, dapat allowance. Seluruh negara boleh dia berpandang. Kalau dapat Datuk, Melaka je. JP ni kategori dia seperti kedudukan magistrate mahkamah section. Dia punya kuat. Contohnya sekarang mahkamah tutup. PKP kan. Sebelah tempat kita ni ada orang JP. Dia punya keputusan diambil kira. Kalau orang nak bagi Jeffrey, ambil jasa pendamai. Tak payah ambil Datuk, ambil jasa pendamai. Beli crown besar JP betul. Dekat kereta ni. Jeffrey dapat JP. Itu ada seorang Tok Imam Melaka, dia dapat JP. Tok Imam Melaka. Ustaz, saya tak nak Datuk, dia kata. Ngapa Ustaz? Datuk tak dapat allowance, dia kata. JP nak dapat allowance. Tok Imam Melaka dapat JP. Kalau saya sebut semua kenal. Dapat. Alhamdulillah. Saya kata Alhamdulillah lah. Allah muliakan bagi tuan-tuan imam. Tuan-tuan imam ni memang layaklah dapat. Sebab dia damai kau orang. Ustaz Alias. Lepas tu dapat tengkera JP gitu. Maulah standard sikit kan. Walaupun pakai kita contohnya kereta kita ada JP. Alhamdulillah. Ustaz doakan sembahyang hajat 200 rakaat. Dapat JP, dapat allowance. Tuba lil mutahharati qulubuhum. Berjayalah hati-hati mereka yang telah dibersihkan fid dunya, hum alladzina yanzuruna ila Allah azza wa jalla. Karena mereka besok orang yang dapat melihat Allah di dalam syurga. Hati-hati yang bersih ni, mereka ni akan dapat melihat Allah. Ini kata-kata Nabi Allah Isa bin Maryam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu ma'al mutawadhi'ina fa inna at-tawadhu'a ma'al mutawadhi'ina sadaqatun wa takabbaru ma'al mutakabbirina fa inna at-takabbura ma'al mutakabbirina sadaqatun. Maksudnya hadis ni dalam kitab Ihya juga. Hadis ni sama dengan kitab Ihya. Dan sabda Nabi SAW, tawaduklah oleh kamu serta orang-orang yang tawaduk. Kalau orang rendah diri, kita rendah diri. Maka bahawasanya kelebihan tawaduk ni, tawaduk serta orang tawaduk itu sedekah. Dia seumpama sedekah. Satu pemberian daripada Allah Ta'ala. Sedekah ni ialah pemberian Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang ni kita tak ada perang-perang dah, aman, kena kasar juga semayang ni, boleh ke kasar lagi? Jadi kasar ni kerana ketakutan, kerana peperangan. Sekarang dah aman. Kalau zaman sekarang ni jalan pun dah okey,
Kalau naik kapal terbang sekejap dia sampai. Naik kereta pula pecut laju-laju sampai 180 lagi cepat sampai. Tambah pakai Camry lagi sebab 180 200 180 200. Hanya kita slow sikit bila sampai dekat Alur Gajah. Alur Gajah slow sikit gitu. Dah lepas sikit pecut kan. Nanti sampai dekat Dengkil slow sikit begitu. Udah tu pecut. Sampai lepas Rawang sikit slow sikit. Jeffrey dah tahu kat mana dah. Ini kita di dalam dunia ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adakah boleh kasar lagi? Maka Nabi SAW jawab soalan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Yang kita juga bermain pemikiran sekarang ni, terfikir, zaman sekarang jamak kasar juga ke? Bukan soalan tu datang pada kita, Sayyidina Umar lebih awal. Maka Nabi SAW bersabda, huwa sadaqatun minallahi ta'ala, itu adalah sedekah daripada Allah Ta'ala, pemberian pada Allah. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah. Jadi orang sekarang ni kalau tanya soalan, tak payah tanya banyak-banyak. Syekh, nak semayang jamak kasar, semayang tanah sudah. Itu adalah satu pemberian Allah. Kalau Allah dah beri, jangan tanya panjang-panjang. Allah dah beri, terima. Dia kata kalau kita semayang jamak nanti, kita semayang jamak sampai ke rumah belum waktu asar lagi. Tak kira lah waktu asar masuk ke tak waktu masuk, Allah nak bagikan kita. Itu sedekah pemberian Allah. Bila sampai rumah kamu boleh rehat-rehat. Sekarang kita dah jamak contohnya. Kita jamak di mana-mana RNR sebelum sampai Melaka ni. Kita jamak di contohnya di Seremban. Sampai Melaka masih lagi ada waktu Zuhur. Zuhur belum habis lagi. Sah ke? Sah lah. Itu sedekah pemberian Allah. Kamu boleh rehat-rehat, kamu boleh sembang-sembang dengan anak dan sebagainya. Ini ada satu pemberian Allah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW apabila ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sedemikian rupa. Sama balik kita. Ini sedekah. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Jadi ini ada satu pemberian pada Allah. Wa takabbaru, dan takabur olehmu serta orang takabur, orang-orang yang mutakabbirin. Maka bahawasanya takabur seorang takabur itu sedekah. Mana kita pun tak layan dia. Kalau kita layan lagi panjang. Bila kita layan bawa dosa. Lebih baik kita tak layan, maka kita mendapat pahala kerana menjauhkan daripada perkara yang maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tak mau berkecimpung dalam perkara tersebut kerana kita menjauhkan perkara yang dilarang oleh Allah. Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah dan dijauhkan daripada segala bala dan wabak bencana ini. Allah pelihara kita, diri kita dan ahli keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.